Seterusnya, kita bersama Damia Cassandra Manja untuk lintas langsung dari Bumi Kenyalang. Damia, teruskan. Baik, terima kasih Zahra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak berada di landasan tepat dalam memperkasa ekonomi digital sebagai usaha membangunkan negeri ini ke tahap yang lebih cemerlang. Ini sekaligus memberi impak positif terhadap penyampaian kerajaan yang lebih berkesan dan memenuhi keperluan rakyat. Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata berdepan cabaran dunia pada hari ini yang meletakkan jaringan komunikasi secara maya sebagai keutamaan, justru Sarawak perlu relevan dan melakukan langkah yang sama. Ke arah itu, strategi ekonomi digital diperkenal tahun lepas menyasarkan 5 tahun pelaksanaannya sehingga tahun 2022 dengan meletakkan 47 tindakan strategik dalam memacu penggunaan digital dalam sektor-sektor yang berpotensi untuk dibangunkan. Ini termasuk sektor pertanian, pelancongan, sektor industri perkilangan 4.0, badan pintar, kesihatan digital, e-perdagangan dan kerajaan digital. Bagi memantapkan pelaksanaan yang lebih berkesan, Lembaga Multimedia Sarawak SMA akan mengambil peranan sebagai badan utama untuk memantau, menyelia dalam memastikan inisiatif ekonomi digital Sarawak tercapai. Jelasnya, manfaat daripada pembangunan digital ini berupaya membawa perubahan kepada Sarawak dalam menyediakan kemudahan yang lebih pantas dan efisien untuk kemudahan rakyat. Beliau bercakap demikian pada pelancaran program berdudun digital Lawas di pekarangan Institut Latihan Islam Malaysia Kampus Jakim Lawas. Sementara itu, terdahulu dalam ucapan Timbalan Ketua Menteri, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, beliau yakin penduduk di Lawas akan merasai limpahan pembangunan daripada pengenalan strategi ekonomi digital. Katanya peruntukan RM1 bilion yang diperuntukkan oleh kerajaan negeri adalah untuk mempertingkatkan jaringan komunikasi yang lebih baik, termasuk pembinaan menara telekomunikasi dan sambungan akses internet di seluruh Sarawak. Seorang lelaki ditahan bersama 24,000 batang rokok dan 1,455.58 liter minuman keras pelbagai jenama di sebuah rumah di Bandar Baru Permajaya Miri oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Miri semalam. Menurut kenyataan media pengarah Kastam Negeri Sarawak, Datuk Sharifah Halimah Tuanku Taha, rumah tersebut diserbu sekitar pukul 10.30 pagi kerana disyaki menjadi tempat menyimpan rokok dan minuman keras yang belum lulus Kastam sebelum dijual kepada pelanggan. Katanya, barangan yang dirampas dianggarkan bernilai sebanyak RM9,529.47 membabitkan cukai sebanyak RM44,980.38. Semasa serbuan, anggota Kastam mendapati rokok dan minuman keras berkenaan disembunyikan di dalam bilik tidur dan ruang tamu rumah berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 135 Akta Kastam 1967 dan jika didapati bersalah akan dikenakan denda 10 kali ganda nilai barang atau RM100,000 ataupun penjara tidak kurang dari 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Semalam, komuniti Penan dan Berawan Tering yang tercecas seekoran projek peladangan kelapa sawit Tutoh Melinau Ulu Baram di Miri memfailkan saman bagi membatalkan 2 pajakan sementara yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri untuk sebuah syarikat. Pajakan itu bagi menjalankan aktiviti peladangan kelapa sawit berdekatan Taman Negara Mulu. Saman dikeluarkan melalui pihak Peguam Bela yang diketuai Si Chihau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Lintang bagi 14 plaintif yang mewakili 10 buah kampung di Tutoh Melinau. Kampung tersebut adalah Batu Bungan, Ba Ubong, Long Meraan, Long Terawan, Sungai Melinau, Long Iman, Sungai Tapin, Batu Belah, Long Panai dan Kuala Tutoh Long Kiput. Menurut Si, kes itu bagi mempertahankan tanah kaum Penan dan Berawan yang tinggal di dalam dan sekitar Taman Negara Mulu. Katanya jika projek peladangan diteruskan, ia boleh menjejaskan kelangsungan hidup kedua-dua komuniti selain kehidupan flora dan fauna di kawasan tersebut. So this suit is to stop the activities because if it's allowed to continue, this urban plantation is not going to just destroy the homes of this Penan and Belawan, but also the place where it is of universal value.
Beliau menyatakan demikian selepas sidang media untuk tanah hak adat Bumiputra bagi kawasan Mulu di Miri. Jelasnya plaintiff mendakwa tuntutan tanah masyarakat setempat telah disiasat dari tahun 1962 hingga 1970. Malah pada tahun 1970, tuntutan plaintiff bagi semakan sempadan Taman Negara Gunung Mulu memperakui cadangan bagi sebahagian besar kawasan antara Sungai Lutut, Long Melina seterusnya ke sempadan Brunei. Selain itu, plaintiff menyatakan dalam rancangan pengurusan Taman Negara menerusi ekspedisi bersama Royal Geographical Society dan Kerajaan Negeri Sarawak pada tahun 1977 dan 1978 telah mencadangkan bahawa kawasan tanah antara Sungai Lutut, Long Melinau, Sungai Tutoh, Sungai Besanan terus ke sempadan Brunei adalah tanah reserve penempatan Penan. Projek naik taraf Hospital Miri dan pembinaan poliklinik baru yang dijadualkan bermula hujung tahun ini amat dinanti-nantikan oleh penduduk di bahagian utara Sarawak. Kabar baik itu turut menggembirakan Ahli Parlimen Miri Dr. Michael Teo Yew Keng yang memahami keperluan kesihatan penduduk di bahagian itu. Dr. Michael Teo yang juga seorang doktor perubatan berkata, kedua-dua projek tersebut bakal menyelesaikan masalah kesesakan yang dihadapi pesakit sehingga terpaksa beratur seawal pukul 4 pagi untuk mendapatkan rawatan, terutamanya yang datang dari luar bandar. Process is ongoing, and by probably before the end of the year, we know the progress. The hospital will start to be built, and as far as I know, it's more than 300-bedded hospital, and probably 4 operation room, and it will be before the end of the year will proceed. Beliau bercakap kepada pemberita pada Majlis Taklimat Isu Tanah Hak Adat Bumiputra NCR bagi kawasan Mulu yang disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Lintang Si Chihau di Miri. Dalam pada itu, Ahli Parlimen itu turut menzahirkan rasa terima kasih atas keprihatinan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang telah melakukan lawatan kerja dan meninjau keadaan Hospital Miri, Klinik Kesihatan Ibu dan Anak serta Poliklinik Miri serta hospital dan poliklinik lawas minggu lepas. Terdapat peningkatan ketara jumlah permohonan pindaan kebenaran bertulis Seksyen 19 yang diterima oleh Jabatan Alam Sekitar JAS Sarawak sejak tahun 2017. Menurut Pengarah Bahagian Penguatkuasa Ibu Pejabat Jabatan Alam Sekitar Malaysia, Rosli Zul, ini menunjukkan premis ke arah mematuhi had pelepasan parameter BOD3 pada kepekatan 20 mg per liter yang akan berkuat kuasa 1 Januari 2020. Ujarnya, hampir keseluruhan permohonan pindaan yang diterima adalah bagi menaik taraf sistem pengolahan effluent SPE premis untuk mematuhi had pelepasan nilai batas dan standard teknikal dalam peraturan kualiti alam sekitar 2014. Bagi tempoh Januari hingga Jun 2019 sahaja, JAS Sarawak telah menerima sebanyak 27 permohonan notifikasi melibatkan 39 alat pembakaran bahan api dan 23 sistem kawalan pencemaran udara dari industri kilang kelapa sawit bagi menaik taraf atau pemasangan baharu sistem kawalan pencemaran udara. Rosli memberitahu demikian pada majlis penutupan seminar pematuhan kilang kelapa sawit terhadap Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 anjuran JAS Negeri Sarawak di Kuching. Seramai 200 peserta dari industri kilang kelapa sawit seluruh negeri, perunding alam sekitar, penyedia teknologi dan agensi kerajaan menghadiri seminar sehari tersebut. Untuk rekod, sebanyak 81 permohonan pembaharuan lesen kilang kelapa sawit telah diluluskan untuk tempoh pelesenan dari 1 Julai 2019 hingga 30 Jun 2020 dan terbaharu 3 permohonan lesen juga telah diluluskan menjadikan keseluruhan kilang kelapa sawit yang dilesenkan di bawah Seksyen 18-1 Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 di Sarawak adalah sebanyak 84 kilang. Bahasa Iban terus dimartabat menerusi penganjuran seminar bahasa dan budaya Iban peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Rajang Bintangor sekaligus melestarikan bahasa Iban sejajar dengan era globalisasi masa kini.
Menurut pengarah IPG Kampus Rajang, Dr. Lambat Lindong, seminar bertujuan mempertingkatkan pengetahuan mengenai aspek kebudayaan masyarakat Iban selain meneruskan perkembangan profesionalisme melalui penyelidikan, pembentangan kertas kerja, penulisan ilmiah dan penerbitan. Ia juga bagi memperkukuh kerjasama strategik antara IPG dengan institusi pengajian tinggi awam dan badan-badan bukan kerajaan ke arah manfaat bersama. Sebagai institut pendidikan guru kampus yang telah diamanahkan untuk mengadakan program ijazah sarjana muda pendidikan dalam pengajian bahasa Iban, harapan kita adalah supaya lebih ramai lagi siswa pendidik diambil untuk menjalani program ini. Beliau ditemui media pada majlis perasmian Seminar Bahasa dan Budaya Iban peringkat kebangsaan di Sibu. Terdahulu, timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Ambas dalam teks yang disampaikan oleh wakilnya memberitahu beliau menyebut baik usaha tersebut dalam memupuk semangat kecintaan masyarakat Iban terhadap bahasa dan budaya. Justru, semua penuntut yang mengikuti pengajian bahasa Iban di IPG perlu memanfaatkan peluang sepanjang tempoh pengajian mereka dengan menimba ilmu pedagogi dan bahasa sebagai bekalan apabila menjadi pendidik kelak. Seminar 2 hari itu dihadiri pensyarah dan penuntut dari IPG Kampus Rajang serta para guru. Program Aspirasi Merdeka 2019 membabitkan 3 buah stesen radio televisyen Malaysia iaitu RTM Miri, Bintulu dan Limbang memperlihat kesungguhan stesen radio RTM itu mengajak orang ramai, terutama golongan muda, supaya menghargai sejarah perjuangan negara sehingga membawa kepada kemerdekaan. Pengerusi Penganjur Aspirasi Merdeka Badar Jimat berkata program yang akan diadakan pada 25 hari bulan ini dijayakan dengan kerjasama rakan strategik. Katanya program tersebut bagi menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan aktiviti-aktiviti untuk semua golongan masyarakat bagi menanam dan menyubur semangat patriotik dan cintakan negara. Bana menyatakan demikian pada mesyuarat persediaan program Aspirasi Merdeka 2019 di Auditorium RTM Miri. Program akan diadakan di Miri Center Park, Marina Bay bermula pukul 6.15 pagi hingga 12.30 hari. Antara cadangan pengisian aktiviti termasuk fun ride dengan anggaran 200 peserta selain senam robik bersama penyampai-penyampai Miri FM, Bintulu FM dan Limbang FM. Tambahnya, beberapa jalan akan ditutup sementara bermula 7.30 hingga 9.30 pagi bagi memberi laluan kepada acara fun ride sejauh 10 km. Jalan terlibat adalah Jalan Marina Bay, Jalan Marina Utama, Bulatan Pullman, Jalan Brighton dan Bulatan Hotel Marriott. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak tidak pilih bulu dalam menjalankan tanggungjawab walaupun sekadar menangkap tikus maupun semut api. Penolong pengarah operasi JBPM Sarawak, Tiong Ling Hee berkata untuk tempoh 3 tahun ini pihaknya telah memberikan khidmat membantu kes kecil kepada orang awam bagi memastikan penduduk hidup dalam keadaan selamat. Bentuk operasi yang dimaksudkan bukanlah memadam kebakaran ataupun menyelamat mangsa di air, tetapi menangkap biawak, buaya maupun bangkai tikus. Sesungguhnya buaya terbabit Reptilia carnivore, tetapi atas dasar kemanusiaan, pihaknya tetap memberikan bantuan kepada haiwan terbabit. Tiong yang dihubungi RTM turut menjelaskan pihaknya sentiasa bersiap siaga bagi memberikan bantuan kepada orang ramai. Terbaru, beliau turut memberitahu pihaknya turut memberikan bantuan khas kepada seorang penduduk di kawasan Batu Kawah yang terhidu bau busuk di atas siling rumahnya yang disangkakan bangkai kucing. Namun setelah diperiksa, Bomba mendapati bau busuk itu merupakan bangkai seekor tikus. Untuk rekod awal Januari lepas, RTM pernah merakam aksi pasukan Bomba menyelamatkan seekor buaya yang tersangkut dalam parit di kawasan Demak Laut di Kuching. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Zehra di Angkasa Puri.